Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Baiklah, untuk video kali ini saya akan share satu pengalaman seram yang dikongsikan oleh Saiful, di mana ini bukan kisah Saiful tetapi kisah yang berlaku pada kawan serumahnya, iaitu Amran. Kisah ini berlaku pada tahun 2008 dan ia berkaitan dengan belaan, di mana belaan oleh datuk saudara Amran. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Untuk video kali ini, ia di-share oleh Saiful, di mana Saiful menceritakan tentang sahabat serumahnya iaitu Amran dalam dilema di mana toksunya mempunyai belaan dan belaan itu akan diturunkan kepada Amran. Kejadian ini berlaku pada tahun 2008 di mana Saiful telah menyewa sebuah rumah di Kuala Lumpur. Amran merupakan rakan sekerjanya. Amran berasal dari selatan tanah air. Difahamkan Amran ni anak tunggal. Telah kematian bapa pada usia 8 tahun. Manakala mak Amran seorang serumah sepenuh masa. Amran ada seorang tok saudara atau lebih dikenali sebagai Tok Su. Tok Su ni merupakan adik kepada ayah Amran. Mereka tinggal berdekatan. Pada awalnya Tok Su memiliki 4 orang anak, tetapi keempat-empat anaknya telah meninggal dunia pada usia remaja. Manakala isteri Tok Su pula meninggal semasa melahirkan anak bongsunya. Bermakna Tok Su tinggal sebatang kara. Walaupun Amran ni telah kehilangan bapa, tetapi hidup Amran agak terbela dan dikirakan agak senang kerana segala perbelanjaan isi rumah, kelangkaan pas sekolah dan sebagainya telah ditanggung oleh Tok Sunya. Tok Sunya seorang yang baik, sangat dihormati di kampung. Tok Sunya juga seorang yang pemurah, semua orang kampung mengenalinya. Tok Su dikira agak mewah. Walaupun dia hidup sebatang kara, tetapi Tok Su ada dusun durian seluas 2 ekar, ladang kelapa sawit seluas 5 ekar dan memiliki 4 biji rumah sewa. Dan rezeki yang melimpah ruah yang Tok Su miliki sering didermakan kepada orang ramai, termasuk Amran. Segala perbelanjaan isi rumah dan juga perbelanjaan sekolah Amran semuanya ditanggung oleh Tok Su. Tok Su sangat tidak berkira hal-hal duit. Apa sahaja keinginan akan tertunai. Dari sekolah rendah hinggalah ke alam pekerjaan, semua ditanggung oleh Tok Su. Termasuklah kereta yang dimilikinya sekarang dibelikan oleh Tok Su. Menurut Tok Su, ini memudahkan Amran untuk pulang ke kampung dan membawa ibunya serta Tok Su pergi ke Kuala Lumpur. Sejak dari zaman kanak-kanak, memang banyak masa Amran terluang di rumah Tok Su. Walaupun Tok Su ni seorang yang baik, pemurah, peramah dan sering menolong orang kampung, cuma satu sahaja yang Amran tertanya-tanya. Kenapa Tok Su-nya tidak pernah mendirikan solat? Sama ada solat 5 waktu maupun solat Jumaat. Amran tidak pernah melihat Tok Su mendirikan sebarang solat. Hinggalah pada Amran berusia 18 tahun, Tok Su-nya telah menyatakan hasrat untuk menyerahkan sesuatu kepada Amran. Dan menurut Tok Sunya, benda yang akan diserahkan itu sangat bermakna kepadanya. Dan Tok Su sangat berharap supaya Amran menerimanya dengan hati yang terbuka. Pada awalnya, memang Amran tertanya, apakah maksud Tok Sunya? Dan pada suatu hari, Tok Sunya telah berjumpa dengan Amran dan mahu berbincang hal tersebut dengan lebih terperinci. Dan rupa-rupanya Tok Sunya merayu kepada Amran untuk menerima belaannya. Ini menyebabkan Amran sangat terkejut, sebab selama ini Amran tidak tahu pun yang Tok Sunya memiliki belaan. Sebab Amran tidak pernah nampak sesuatu yang pelik ada pada Tok Sunya. Cuma yang dia tahu, Tok Sunya tidak pernah mendirikan solat 5 waktu maupun solat Jumaat. Semua kisah ini diceritakan oleh Amran kepada Saiful dan Saiful amat faham situasi Amran, di mana Amran sangat berbelah bagi
Amran bukanlah orang yang senang dan Tok Su sangat banyak membantu. Sebarang urusan dan pembelanjaan isi rumah semuanya ditanggung oleh Tok Su. Jadi Amran sangat terhudang budi kepada Tok Su. Amran sangat bersalah sama ada untuk menerima ataupun menolaknya. Sekiranya Amran menerima tawaran Tok Su-nya, lain pula jadinya. Amran ni seorang yang pendiam tetapi sangat taat kepada agama. Pegangan agamanya sangat kuat. Hinggalah pada suatu hari, Amran telah menyatakan sesuatu kepada Saiful, di mana Amran telah nampak kelibat Tok Su-nya di dalam rumah. Amran sendiri nampak kelibat Tok Su-nya sama ada di ruang tamu, di bilik maupun di dapur. Hatinya tidak senang dan Amran telah menghubungi ibunya di kampung. Dan menurut ibunya, Tok Su-nya sedang nazak. Ini menyebabkan Amran rasa gelisah. Selang beberapa hari, Amran telah menyatakan rasa risaunya kepada Saiful. Menurut Amran, dia nampak dengan jelas kelibat Tok Su-nya di dalam bilik. Pada masa itu, Amran baru saja tersedar daripada tidur dan dia nampak Tok Su-nya berada di hadapannya. Apa yang pasti, Tok Su-nya berdiri memandang tepat ke arah muka Amran. Muka Tok Su-nya pada masa itu sangat pucat dan seolah-olah sedang marah. Tok Su-nya berdiri di hadapannya kira-kira 5 saat dan gaib begitu sahaja. Ini menyebabkan Amran lari terus mendapatkan Saiful yang berada di ruang tamu. Muka Amran ketakutan dan sangat pucat kerana menurutnya itu bukanlah kelibat Tok Su, tetapi dia memang nampak jelas wajah Tok Su di hadapannya. Saiful cuba menenangkan Amran, tetapi Amran nampak sangat-sangat ketakutan. Kira-kira pada pukul 7 malam, Amran telah mendapat panggilan telefon dari ibunya di kampung. Dan ibunya menyatakan Tok Su-nya baru sahaja meninggal dunia. Ini menyebabkan Amran sangat terkejut. Saiful memandang kepada Amran. Muka Amran antara sedih dan takut, ataupun takut untuk menerima belaan Tok Su-nya. Dan kira-kira pukul 9 malam, Amran terus pulang ke kampung. Saiful menasihati Amran supaya berhati-hati sepanjang perjalanan ke kampung. Keesokan paginya, Amran menelefon Saiful dan menyatakan dia telah selamat tiba di kampung dan dia akan bercuti selama kira-kira 4 hari. Selepas 4 hari Amran berada di kampung, Amran senyap tanpa berita. Saiful cuba menghubungi Amran tapi tidak berjaya, tiada jawapan. Kira-kira seminggu, Amran masih tidak dapat dihubungi. Dan sehingga kini, Saiful masih tidak tahu di mana Amran berada. Saiful sering tertanya-tanya, adakah Amran menerima tawaran Tok Su-nya ataupun tidak. Saiful tidak tahu apa yang terjadi kepada Amran sekarang. Tetapi Saiful mengharapkan supaya Amran dalam keadaan baik. Kerana Saiful percaya Amran seorang yang sangat berwibawa. Tetapi Saiful tidak pasti apakah nasib Amran sekarang. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian Saiful berkaitan dengan sahabatnya Amran. Sekiranya anda ingin kongsi pengalaman seram, jangan lupa untuk hantarkan di email berikut. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.